Okay, selamat pagi semua. So hari ni cikgu sebelum cikgu mulakan PDPC kita, cikgu nak perkenalkan diri cikgu lah. Sebab cikgu pun tak pernah pengajar kamu dulu sewaktu tingkatan 3 kan. Okay, nama cikgu Nur Azhani. So boleh panggil cikgu Azhani. Cikgu akan mengajar kamu matematik moden. Okey, untuk pengenalan matematik moden tingkatan 4 ni, okey, kalau kamu refer pada buku teks, okey, silibus tingkatan 4 kita ada 10 bab kesemuanya. Okey, kita akan follow ikut chapter lah PDPC kita. Cikgu harap PDPR cikgu berjalan dengan lancar dan kamu semua memberi kerjasama dalam kepada cikgu ya. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, actually tajuk ni kamu dah belajar dalam tingkatan 2, dalam tingkatan 3. Kamu dah belajar apa itu fungsi. Kamu dah belajar apakah itu persamaan kuadratik. Cuma kita akan belajar dalam level yang lebih tinggi sedikit. Okey ya. Okey, kita lihat pada slide yang kedua. Okey, kalau kamu perhatikan slide show ni, kalau kamu perhatikan gambar ni gambar apa sebenarnya? Pernah tak kamu lihat jambatan ini? Ni gambar jambatan tau. Kalau kamu tengok, ini adalah sebuah jambatan. Okey, sepintas lalu sebenarnya semua orang nampak, wow, ini ialah Putrajaya. Tapi sebenarnya ini adalah jambatan bukan terletak di Putrajaya. Jambatan ini adalah jambatan yang terletak di negeri Terengganu. Okey, so cikgu cerita sedikit latar belakang. Kenapa cikgu cerita tentang jambatan ni dan kaitan jambatan ni dengan tajuk kita. Okey, jambatan ini adalah satu jambatan. Okey, di mana satu jambatan di Kuala Terengganu, di mana jambatan ini adalah merupakan satu daya tarikan pelancong sebab jambatan ini direka untuk menghubungkan ke sebuah pulau di Terengganu yang dinamakan sebagai Pulau Warisan. Okey, di Pulau Warisan. Kenapa dia jadi satu tarikan pelancong? Sebab Pulau Warisan adalah pulau buatan manusia. Pulau Warisan di Terengganu ni adalah pulau buatan manusia yang dihubungkan dengan sebuah jambatan. Dan kalau kamu tengok, cikgu tertarik dengan desain jambatan ni. Kenapa? Kalau kamu tengok, sebab cikgu adalah cikgu matematik. Dan kalau kita tengok pada reka bentuk jambatan ini, bentuk dia sangat unik sebab bentuk jambatan adalah bentuk parabola. So parabola adalah satu jenis graf yang terdapat dalam matematik. So nampak tak? Matematik berada dalam kehidupan seharian kita. Okey, so kita nak cikgu nak kamu cikgu nak kamu hayati matematik. Matematik ni ada dalam kita punya kehidupan seharian, ya. Okey, so kita pergi kepada standard pembelajaran. Apa yang cikgu nak kamu tahu hari ni? Okey, so hari ni cikgu nak kamu kena kenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so ingat cikgu nak kamu mesti boleh kenal pasti dan mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik, syarat dia dalam satu pemboleh ubah sahaja. So itu basic. Okey, kita tengok pada contoh di sini. Okey, apakah itu ungkapan kuadratik? Okey, yang penting sekali dalam ungkapan kuadratik kamu kena tahu bentuk umum. Bentuk umum ungkapan kuadratik ini, yang ini. Okey, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c, di mana a, b dan c ialah pemalar. Apa maksud pemalar? Pemalar ni bermaksud nombor. Boleh jadi kosong, boleh jadi 1, boleh jadi -1, apa-apa nombor lah. Tapi dia ada satu syarat penting, di mana syarat penting pada nilai A. Kenapa pada nilai A ni memberi sangat penting? Sebab A tu dia punya depan. Kuadratik bermaksud kuasa 2. Kuasa 2 di hadapan ni. Jadi nilai A ni tak boleh jadi sama dengan kosong. Itu syarat kuadratik. Yang B dengan C boleh jadi kosong, boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Tapi kalau A tak boleh sama dengan kosong.
Okey, kamu kena faham dulu lah. A tak boleh kosong. Okey. Dan X kita namakan sebagai pemboleh ubah. So nanti bila cikgu cakap pemboleh ubah, kamu kena ingat huruf X. Ataupun kalau tak nak huruf X, boleh ganti dengan huruf lain. Boleh ganti dengan Y, boleh gantikan dengan A, boleh ganti dengan Z, apa-apa huruf lah. Biasanya lah, tapi standard kita guna huruf X. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, boleh. Cikgu nak kamu faham ya. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama, apakah itu contoh ungkapan kuadratik? Okey, kita tengok contoh pertama dekat sini. Okey. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Ya, ini adalah satu contoh ungkapan kuadratik. Sebab ada kuasa 2, ada kuasa 1 dan ada pemalar di belakang sekali. Ini ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, contoh yang kedua yang ni. Yang ni. So ni contoh kedua. Negatif Y kuasa 2. So boleh juga ungkapan kuadratik yang menggunakan huruf selain huruf X, iaitu Y kuasa 2. So negatif Y kuasa 2 tambah 3Y juga adalah dinamakan sebagai ungkapan kuadratik. Nampak tak? Dekat belakang tak ada. Dia hanya ada dua pemboleh ubah. Tak ada masalah. Ungkapan kuadratik. Okey, yang ketiga. 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4 juga ungkapan kuadratik. Kamu nampak tak syarat ungkapan kuadratik tadi cikgu cakap mesti ada pemboleh ubah. Ini pun pemboleh ubah M, N. So maksudnya pemboleh ubah dia sama. Okey, M kuasa 2, ada kuasa 2 dekat depan, belakang dia kuasa 1, tapi kuasa 1 tak payah tulis. Dan belakang ada dia punya pemalar. Tapi jangan risau, walaupun di hadapan huruf M kuasa 2 ni, okey, 1/3 tak ada masalah. Ia adalah satu nombor pemalar, so itu tak menjadi kesilapan. Okey, so boleh diterima sebagai satu ungkapan kuadratik. Okey, yang terakhir, 2n kuasa 2 tambah 5. Ya, betul. Ini juga adalah satu ungkapan kuadratik. Sebab dia ada satu pemboleh ubah iaitu n kuasa 2 tambah 5. So nampak tak? Dalam satu ungkapan kuadratik, syarat dia. Okey, depan ni paling penting. Yang di hadapan ni paling penting. Yang BX tambah C ni tak ada pun tak apa. Okey, boleh cikgu nak kamu faham betul-betul ungkapan kuadratik. Okey, kita kepada next slide, contoh. Kamu refer pada buku teks kamu, kita lihat pada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, soalan dia adalah tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Syarat dia adalah dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Dan jika bukan, berikan justifikasi anda. So kamu kena bagi reason kenapa. Ingat, dalam KSSM ni kamu tak boleh hanya berikan jawapan. Kamu kena faham betul-betul kenapa cikgu. Kenapa. You need to understand. You need to understand what you learn. Okay, so we look at the question A, soalan A. Okay, 2x kuasa 2 tambah 5. Okay, ini adalah satu ungkapan kuadratik. Okay, ini adalah satu ungkapan kuadratik sebab dia punya pemboleh ubahnya adalah x kuasa 2. Okay, kuasa 2 boleh terima dan dia punya pemalar pun, dia punya pemboleh ubah pun hanya ada satu pemboleh ubah saja. Okay, so question A betul. Okay, question B. Kita tengok pada soalan B. X kuasa 3 tolak 6. B ni memang automatik dia salah, dia bukan. Sebab apa? Sebab nilai dia punya kuasa tertingginya adalah kuasa 3. So kuasa 3 bukan kuadratik. Ya, jadi B salah sebab kuasa tertingginya adalah kuasa 3. Okay, kita lihat pada soalan C. 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Kalau tengok secara sepintas lalu, memang ini nampak betul. Tapi hati-hati, tengok pada perkali. Ini x, ini y. So nampak tak? Dia melibatkan dua pemboleh ubah. So bila dia melibatkan dua pemboleh ubah yang berlainan, jadi automatik C ni dia bukanlah satu ungkapan kuadratik. Okey, boleh faham ya? Okey, kita lihat pada soalan D. 1/2 M kuasa 2. Ini betul. Kenapa ini betul? Kan cikgu cakap tadi, yang depan ni, fraction ni tak ada masalah. Ada fraction ke tak ada masalah. Yang penting tengok
Pekali dia ni M dan kuasa tertinggi ialah kuasa 2. So soalan D betul. Okey, kita pergi kepada soalan E. Soalan E ni salah. Kenapa? Nampak tak dekat sini? Dekat sini salah sebab X kuasa 2 nya berada di bawah. Sedangkan syarat tadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi apa reason? Macam mana kamu nak bagi tahu dengan cikgu kenapa E ni salah? Okey, kerana soalan E ni salah, okey, kerana bukan ungkapan kuadratik, kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Jadi X kuasa 2 ni bila berada di bawah dia bukan satu nombor bulat. Sebab kamu dah belajar dalam indices. Katakanlah cikgu tukar bentuk kepada hukum indeks, okey, ingat balik tengok ya. Dia akan jadi macam ni tau. 3x tapi negatif 2 ni bila bawa P ni atas dia akan jadi negatif 2. Alamak, cikgu nak kena tulis comel-comel untuk kamu. Negatif 3x kuasa 2. So nampak tak? So ini bukan nombor bulat. Okey, boleh faham ya? Okey, F juga memang adalah jawapannya bukan. Kerana apa? Sebab kuasa dia bukan nombor bulat. So nampak direct kuasa dia adalah kuasa 1/2, bukan nombor bulat. Jadi ini adalah alasan. Jadi cikgu nak kamu faham bila belajar matematik, faham betul-betul, fahami kenapa. Jika kamu faham dan kamu fahami dalam hati kamu, kamu akan dapat menguasai matematik dan kamu akan rasa bahagia. Ya, cikgu nak kamu keep momentum, cikgu nak kamu suka matematik dari sekarang sampai bila-bila. Okey, so kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, kita nak tengok di sini cikgu nak pembelajaran kita hari ini adalah cikgu nak kamu mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memperlihatkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, tadi kita belajar tentang ungkapan kuadratik. So sekarang kita nak belajar tentang fungsi kuadratik. Nanti kita akan belajar. Okey. Tapi basicnya sebelum kita pergi pada fungsi kuadratik, kita nak tengok perbezaan. Apa perbezaan antara ungkapan kuadratik dan juga fungsi kuadratik? Ada beza. Kuadratik satu adalah ungkapan dan satu ialah fungsi. Ada berbeza dua-dua tu ya. Okey. Kalau kamu tengok jawapan di sini, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So dia ada bentuk ni. Tapi beza ni bila sebut pasal fungsi. Fungsi dia mesti ada tanda sama dengan. Nampak tak? Sama dengan, dan di hadapan sama dengan ni ada bentuk fx. Okey, untuk pengetahuan kamu, fx ni okey adalah bersamaan sebenarnya dalam matematik. Okey, ini f, okey, kurungan x, okey. Simbol fx ini adalah sebenarnya setara dengan simbol y. So kalau cikgu tulis fx, terus ingat y. Kalau cikgu tulis y setara dengan fx. Dua-dua ni kembar siap. Okey, kita tengok contoh. Okey, sekarang kita tengok bentuk umum dalam bentuk graf. Kalau kamu tengok bentuk graf ni, satu bentuk smile. Satu lagi berbentuk set. Bila set masam kan. So bila dia masam, dia graf dia turun bawah. Kalau smile dia senyum. Okey, tapi apa beza dia? Kenapa bila smile A lebih besar dari kosong? Kalau bila set A lebih kecil dari kosong. So cikgu nak kamu faham betul-betul kenapa dan bagaimana. Okey, bagi graf fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ni kan. Okey, dia bagi tahu macam ni. Okey, dia bagi tahu dalam bentuk fungsi kuadratik sebab ini adalah bentuk umum untuk fungsi kuadratik. Okey, ini cikgu cakap terus terang ya. Ini ialah bentuk untuk fungsi kuadratik. Syarat sama macam ungkapan kuadratik, A tak boleh jadi sama dengan kosong. Itu syarat utama. Okey, bila ada satu fungsi kuadratik, terus ingat graf. So dalam fungsi kuadratik kita akan dapat dua jenis graf. So satu graf smile, satu lagi graf set. So kamu kena kenal pasti betul-betul graf yang akan terbentuk nanti. Okey, kita tengok seterusnya.
Okey, dalam graf kuadratik ni, yang pertama sekali kamu kena pandai, kamu kena identify graf. Dalam graf tersebut kamu kena identify, yang pertama kamu kena identify titik minimum. Yang kedua kamu kena identify titik maksimum. Bagaimana kita identify minimum maksimum? Simple. Minimum mesti yang paling rendah. Kalau maksimum yang paling tinggi kan. Okey, kamu tengok graf yang pertama, simple. Cikgu tak nak complicatedkan matematik. Okey, kalau kamu tengok graf pertama, ini graf dia. Yang mana yang paling maksimum, yang paling tinggi sekali? Yang paling tinggi dekat sini. Nampak tak? Cikgu nak buat anak panah kat mana nak buat anak panah? Cikgu tak kerti, tak apalah. Cikgu tengok. Okey, kalau kamu tengok cikgu buat anak panah syung pergi sini. So sebenarnya kalau kamu nampak, ini adalah titik yang paling tinggi. So, bila titik paling tinggi, kita baca X-nya di sini, ini X1, ini Y1. Jadi, koordinat di sini kita ambil sebagai titik maksimum. Kenapa namanya maksimum? Sebab dia terletak pada yang paling tinggi. So, yang paling tinggi ialah X1, Y1. Okey. So, kita pergi. Okey. So, cara nak baca ni titik, kamu tengok. Bila satu koordinat, dia mesti sebelah kiri, mesti X. So, kat sini X1. So, tulis kat sini X1. Dekat sini adalah Y1. Okey, tulis pada Y1. Tu cara nak tulis titik maksimum lah. Okey, untuk graf set. Ini untuk graf smile. So, untuk graf smile, kamu tengok pada bawah sekali ni. Dia titik dia paling rendah. Paling rendah dekat sini. So, yang paling rendah ni namanya titik minimum. Sebab dia terletak pada paling rendah titik minimum. Jadi, dia punya koordinat dekat sini, kita labelkan sebagai X2, Y2. Kenapa X2, Y2? Sebab koordinat X ni dekat sini. Sebab koordinat X ni, cikgu label dekat sini X2. So, cikgu tulis kat X2. So, Y2 kat sini. Kenapa cikgu ambil Y2? Sebab dia memang kat sini, tengok sini. Y2 lah. So, kita ambil Y2. Okay. Nanti, bila buat latihan, kamu akan faham betul-betul apa yang cikgu cakap tentang titik maksimum, apa yang cikgu cakap tentang titik minimum. Okey. Yang ni cikgu rasa yang last sekali rasanya titik paksi simetri yang cikgu nak kamu faham hari ni, Cikgu nak buka buku Sat. Titik minimum, titik maksimum, and then adalah paksi simetri. Okey, bolehlah. Okey. So next adalah daripada titik maksimum. Kalau kamu tengok sekarang ni, kalau kamu tengok di sini, inilah titik maksimum. Ini titik maksimum. Inilah titik minimum. So, di mana paksi simetri? Okey, so soalan ni sekarang, apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah satu garis lurus. Okey, nampak betul? Paksi simetri adalah satu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y. Paksi Y nampak tak dekat sini? Ini paksi Y. Okey, ini paksi Y. Dia selari dengan paksi Y. Okey, dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Maksudnya dia flip, dia bahagi dua sama saiz macam ni. Okey, flip. So, dia bahagi dua sama saiz. Kan? Okey, dia bagi dua graf tersebut kepada bahagian sama saiz dan sama bentuk. Okey, paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti gambar raja di bawah. Okey, katakanlah cikgu nanti kalau keluar soal, kalau kamu tengok soalan buku test nanti, soalan suruh lukiskan paksi simetri. So, di mana lukis paksi simetri? First, senang saja kamu identify di mana titik minimum. Okey, ini titik maksimum. Di mana kamu kena identify titik maksimum dan titik minimum. Okey, first katakan ini graf dia. Kamu nampak ini adalah titik maksimum yang paling tinggi. So, paksi simetri kamu just lukis garisan yang selari dengan paksi Y. Syarat dia garisan tersebut mesti merentasi titik maksimum. Begitu juga dengan titik minimum. Okey, kamu identify dulu yang mana minimum kat sini. Ini kan minimum kan. So, paksi simetri kamu lukis garisan yang selari dengan paksi Y, dan garisan tersebut, garisan ini mesti cross pada titik minimum. Okey, boleh. Alright, so kamu kena ingat, walaupun ini graf set, tapi walaupun graf dia A ni, kalau kamu tengok daripada ni, graf set dia punya A kurang dari kosong, betul tak? Ni graf set, nilai A adalah kurang daripada, alamak tak cantik cikgu punya, cikgu padan Sat bagi kamu faham Sat. Okay, kamu tengok ya. So, graf set ni syarat dia bila nilai A dalam persamaan kuadratik ini lebih kecil, nak padam balik.
lebih kecil daripada kosong. Walaupun dia kecil daripada kosong, tapi kita akan dapat titik maksimum. Untuk graf smile, kita akan ada titik minimum. Okey. Walaupun kita akan dapat nilai A dia sebenarnya lebih besar dari kosong. Tapi ini tak mainkan peranan. Yang penting kamu tengok graf tu smile or sad. Okey, boleh. Okey. Okey, cikgu dah terskip sebenarnya PowerPoint ni. Okey, tak apalah. Okey, so far itu sahaja dari cikgu. Okey, so far itu sahaja dari cikgu. Okey, selamat mencuba, selamat berjaya dan cikgu nak kamu buat latihan apa yang cikgu dah bagi kepada kamu. Okey, sekian terima kasih. Okey, bye-bye.